Okey. Sekejap balik semula. Nampak tak slide saya balik? Okey, nampak. Okay. Alright. So as for the introduction to the integumentary system, the integument is the larger system of the human body. Okay. So if we can calculate it, it is about 16% of body weight, okay, human body weight, alright. Dan dia cover lebih kurang 1.5 hingga 2 meter square, okay, kawasan. Dan integument is made up of two parts, okay, skin and accessory structures. Alright. So of course, skin is part of the integumentary system, but there are also some accessory structures in the integumentary system. Okay. We will discuss these two parts in this lecture. Alright. The cutaneous membrane, alright, has two components. Alright. So I'm sure you know already the two components, outer and inner. Alright. So what is the outer epidermis? So outer tu di luar, okay? Meaning that it is consists of superficial epithelium, or in some books they put it as epithelial tissue. Right? It is in the outer part. But the inner part, which is the dermis, consists of the connective tissues ataupun dalam bahasa Melayu tisu penghubung. Okay. And what about the accessory structures? Okay, just now I mentioned the integumentary system ada dua bahagian, okay, cutaneous dan accessory structure. So accessory structure ni, they are originated in the dermis. Okay, meaning that it is inside, not outer. Okay, originate in the dermis. Okay, so some examples of the accessory structures are hair, nails, and glands. Okay, exocrine glands. So we will cover all of these components in this lecture today. Okay, saya yakin dan pasti kalau you all pun di hospital, di KKM, kalau pergi ke mana-mana hospital, klinik, mesti you all pernah jumpa gambar kulit ni kan, betul tak? Dekat dinding-dinding klinik, hospital, betul. Kan, ada kan? Okay. So, gambar ni gambar umum yang menceritakan mengenai komponen-komponen yang berada di dalam sistem integumentary. Okay. So, kalau kita tengok label di sebelah kiri, okay, bahagian lapisan atas sekali kulit adalah epidermis. Okay. Lapisan tengah dermis. Lapisan yang ketiga paling dalam sekali ialah subcutaneous ataupun dalam setengah buku dipanggil lapisan hipodermis. Okay. Kalau tengok pula label di sebelah kanan, alright. So this is the hair shaft, okay. And then kita ada 4 of sweat gland, okay. So glands also the accessory structures in the skin, okay. Kita ada sweat gland dan sebaceous gland, okay. Nanti saya akan ceritakan apa perbezaan sweat gland dan sebaceous gland. Okay, you all tak perlu nak hafal yang label-label yang nampak macam susah ni, you all tak perlu hafal. Untuk you all punya tahap di kursus ni, kita akan belajar yang the surface je, right? Okay, sebelum kita nak mengenali lebih dalam mengenai integumentary system, better you all know about basic functions of human skin. Okay, the basic functions of human skin. First, skin is important to protect the underlying tissues and organs. Okay, that's why skin is the external organs. Okay, dia melindungi, okay, tisu penghubung tadi dan organ-organ di dalaman.
Kedua, skin berfungsi untuk excrete salts, water and waste. Okay, through the glands. Okay, that's why we have two accessory structure tadi, sebaceous gland dan sweat gland. Okay. Yang ketiga, function of skin is to maintain body temperature. Okay. Sebab itulah badan kita berpeluh, kan? Sebab dia nak maintainkan body temperature kita. And then keempat, stores lipid. Okay, tadi kalau tengok lapisan ketiga ni adalah hypodermis. Dia dipenuhi dengan lemak. Okay, adipose tissue. Right? Sebagai penebat haba. Okay, stores lipid. Dan yang kelima, skin function is to detect touch, pressure, pain and temperature. Okay? Sebab tu dekat kulit ada pelbagai reseptor. Okay? Rectopili muscle, ada cutaneous plexus, ada nerves, ada nerves. Ada tactile corpuscles. Right? This structure, okay, this is Pacinian corpuscle or also known as lamellated corpuscle. Okay? These are all receptors that is responsible to detect the touch, pressure, pain and temperature. So first we will start with epidermis, okay, the first layer of the skin. Okay. So it's important for you to know that epidermis, iaitu lapisan yang pertama ni, dia adalah avaskular. Okay, apa tu avaskular? Okay, mungkin yang tak ada background sains kat sini dia tak faham apa tu avaskular. Okay, vaskular you faham kan? Salur darah. Avaskular means that tak ada salur darah. Okay. Meaning that dekat lapisan epidermis ni tidak ada saluran darah di sini. Okay. Berbanding dengan lapisan kedua kulit iaitu dermis. Di dermis yang ada salur darah. Jadi you all perasan tak kalau you all pernah tak you all potong bawang ke contohnya, terhiris sikit tapi kenapa darah tak keluar? Perasan tak? Sebab apa? Sebab mungkin you all terhiris tu kawasan epidermis saja. Dia tak sampai ke dermis. Dia mungkin terhiris kat kawasan atas ni sikit je. Sebab tu darah tak keluar. Sebab dekat sini avaskular. Dia tak ada salur darah. Okay. So kalau you all terpotong hiris jari, keluar darah, maksudnya luka tu dah sampai di kawasan dermis. Sebab dia keluar darah. Okay. So nak bagi you all senang faham, saya ibaratkan macam itulah. Okay. So epidermis, dia adalah lapisan yang berlapis-lapis. Okay, stratified squamous epithelium. Okay, maksudnya di sini dia ada lapisan squamous yang berlapis-lapis. Okay, kalau you all tengok gambar ni pun, dia bukan satu lapis je. Dia ada banyak lapis. Sebab itulah fungsi dia sebagai protection tadi. Kalau ada satu lapis je macam mana dia nak protect kan organ atau tisu dalaman. Okay. So macam kalau lapisan epidermis ni tak ada salur darah, macam mana dia nak dapat oksigen dan makanan, nutrients, okay? So don't worry, okay? Nutrients and oxygen diffuse from capillaries in the dermis, okay? Dia dapat supply daripada dermis, okay? Okay, so sel yang berperanan penting dalam lapisan epidermis ni, I'm sure you know already the name, it is keratinocyte. Okay, or keratinocytes, okay, plural. Okay, keratinocytes, sites ni, okay, if you see in textbook or reference books, sites, C-Y-T-E-S mean cells, cells. So, keratin. So, if we translate it, cell keratin. So, sel keratin ni adalah sel yang berperanan penting dalam epidermis kulit. Okay. So, keratinocytes contain large amounts of keratin. Sebab nama dia pun dah ada depan tu keratinocyte, nama depan ni keratin. So, dia memang ada banyak keratin. Okay, komponen keratin. Okay, as I said earlier, these cells is the most abundant cells in the epidermis. So, if I ask you the question, let's say I ask you the question, what are the most
important cells in the epidermis? Okay, so you should answer keratinocytes. Okay. Okay, so as you are aware of your skin or human skin in general, it consists of two types of skin, okay, thin skin and thick skin. Okay, so what is the difference between thin skin and thick skin? Okay, first is the location. Okay, for thin skin, the location, it covers most of the human body. Okay, you can find this thin skin majority in many parts of human body. Okay, but for thick skin, you can see this thick skin in the palms of the hand, tapak tangan, and soles of the feet or tapak kaki. Okay. Kalau you all pegang pun, kawasan tapak tangan dan tapak kaki you all memang you all rasa macam tebal sikit kan berbanding berbanding kulit di bahagian muka ataupun di tangan. Okay. Di lengan. Okay. Berbanding di lengan, you all pegang di tapak tangan dan tapak kaki memang dia rasa tebal sedikit. Okay, kedua, apakah perbezaan thin skin dan thick skin? Apakah yang menyebabkan thin skin and thick skin ni? Okay. Second is because of the layers of keratinocytes. Okay. For thin skin, as it is thin, it consists only 4 layers. Okay, sebab tu dia tipis, sebab dia ada 4 lapisan. But for thick skin, it has 1 more additional layer. Okay, 5 layers in total. Right? So let's see the picture here. Okay, ni gambar ni mesti you all nampak macam tak pernah nampak pun gambar macam ni sebelum ni. Okay, tadi you all nampak kat klinik gambar yang macam gini kan. Macam ni. Alright, sebenarnya gambar yang macam ni kalau you all masuk makmal patologi, gambar ni adalah gambar yang di mana tisu manusia dia potong dan dia view dia stain dengan hematoxylin dan dia view di bawah mikroskop. Okay, sebab tu you all nampak gambar ni berwarna dan cantik. Okay, sebab dia di capture, di view and capture under the microscope. Okay, because you can't see the additional layer in keratinocyte just from your eyes. Okay, you need to see it through microscope. Okay, nak tengok lapisan kulit tu hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Dengan mata kasar memang mustahil untuk dilihat. Okay, okay, mari kita tengok gambar di sebelah kiri dulu, thin skin. Okay, dan gambar di sebelah kanan pula thick skin. Okay, tadi saya cakap perbezaan thin dengan thick adalah pertama lokasi. Okay, kedua perbezaan dia yang kita nak tunjuk dekat sini, dia ada satu lapisan yang di mana thick skin ni ada satu tambahan berbanding thin skin. Iaitu nama lapisan tu adalah stratum lucidum. Okay. Stratum lucidum ni hanya dijumpai di dalam thick skin. Okay. Kalau you all nampak lapisan yang macam Leucina ni, nampak tak lapisan Leucina ni? Okay, that is stratum lucidum. Okay. You can't find this stratum lucidum in the thin skin. Okay, that makes the thin skin different to thick skin. Okay, because of this additional layer, which only appears in thick skin. Setakat ni faham ke you all? Student faham ke? Faham kan? Okay. Boleh. Okay, so, tak apa, saya tone down. Okay, alright. Okey, mari kita mengenali apa lapisan-lapisan kulit. Okay, kita dah tahu epidermis, dermis, hypodermis, tapi sebenarnya ada lagi cabang-cabang dia dalam epidermis tu sendiri. Okay, dalam epidermis tu sendiri ada 5 lapisan. Okay, saya cakap 5 padahal tadi thin skin ada 4, thick skin ada 5, tapi biar saya terang secara general 5 lapisan tu. Okey, apakah 5 lapisan tu? Okey, saya tunjuk anak panah ni, maksudnya saya terang lapisan tu daripada bawah sini sampai ni ke atas. Okay, from basal to free surface, meaning from bottom to top. Okay, okay, daripada bottom nama lapisan tu, okay, stratum or layers. Okay, in scientific anatomical terminology, we use stratum. But actually, what is stratum, lecturer? Stratum is actually the layer.
So the first layer is stratum germinativum. Okay, ataupun dalam setengah buku dia namakan bacilli. Bacilli or germinativum. So kalau you jumpa dalam buku, kenapa tak germinativum nama bacilli? Dua-dua ni nama dia. Okay. Mungkin setengah buku dia tulis bacilli and setengah buku dia tulis germinativum, but both of them are correct. Okay. Okay, selepas lapisan bottom ni, atas sikit daripada bottom tu stratum spinosum. Okay, naik sedikit kat tengah stratum granulosum. Okay, naik lagi second atas lucidum, atas sekali corneum. Okay. Kalau kita nampak tadi gambar ni, memang corneum duduk paling atas. Okay. Satu lagi yang kalau kita nampak perbezaan gambar tin dengan tick ni, bukan sahaja lapisan tambahan satu ni, tapi kalau kita tengok stratum corneum lapisan paling atas di thick skin ni, tengok dia lagi tebal. Nampak tak? Berbanding thin skin, corneum dia tipis macam 5 kali ganda kalau kita boleh ibaratkan 5 kali ganda di thick skin compared to thin skin. Okay. So that makes the thick skin different to thin skin. Okay. Okay, cantik kan gambar ni? Kita tengok 5 lapisan yang saya sebut tadi, kalau kita letak label tu dalam gambar. Okey, pertama tadi saya dah cakap. Okey, kita tengok yang gambar oranye ni dulu. Okey, yang oranye ni semua adalah epidermis. Okey, kita tahu ni epidermis. Tapi dalam epidermis tu sendiri ada banyak lagi lapisan, ada 5. Iaitu pertama tadi germinativum ataupun bacilli. Okey. Dan seterusnya atas sedikit spinosum. Okey. So naik sedikit ada granulosum. Okay, atas granulosum, second upper lucidum yang tadi nampak lucina ni. Dan the top one is corneum. Okay. So all of these are the epidermis. Okay. So yang bahagian pink ni adalah dermis. Okay, dermis kita akan cerita kemudian. So sekarang saya nak you all faham komponen-komponen dalam epidermis dulu. Okay. Okay, kita mula satu-satu. Germinativum dulu. Itu lapisan yang tadi ni, yang paling bawah ni sekali. Germinativum. Okay. Germinativum ni penting. Dia yang melekatkan. Dia yang berfungsi melekatkan epidermis ni dengan dermis. Kalau dia tak ada, boleh tanggal lah kulit ni daripada dermis ni. Okay. So, germinativum ni nama nickname dia orang beri germinative layer. Okay, apa tu germinative? Germinative tu maksud dia stem cells or basal cells. Okay, sebab dekat germinativum ni, nama dia germinativum tu comes from germinative layer. Means that stem cells. Okay, dekat layer stratum germinativum ni ada stem cells. Sebab tu skin boleh regenerate, ada stem cells. Okay, so layer germinativum ni dia melekat dengan basal lamina atau basement membrane dengan komponen yang dinamakan hemidesmosom. Okay, hemidesmosom ni kalau saya nak ibaratkan, dia adalah komponen yang macam berperanan sebagai pengikat, yang mengikatkan germinativum ni dengan dermis ni. Okay. So antara germinativum dengan dermis ada tapak iaitu basal lamina. Okay. So yang melekatkan hubungan antara tiga ni, germinativum, basal lamina, tapak tu dengan dermis adalah komponen yang dipanggil hemidesmosom. Okay. And then saya sebut tadi, germinativum ni forms a strong bond between epidermis and dermis. Okay. Dia dah tapak yang paling bawah. Dia yang melekatkan hubungan antara epidermis dan dermis. Okay. So, another point here, stratum germinativum forms epidermal ridges. Okay, kalau saya boleh tunjuk gambar. Sekejap, gambar kat sini. Okay, gambar kat sini. Okay, kalau you all boleh nampak gambar ni, mungkin tak jelas. Tapi kalau you all nampak, epidermal ridges ni, dia berbentuk macam ombak ni, nampak tak? Berbentuk macam ombak. Saya rasa gambar ni jelas sikit. Okay, ni jelas sikit. Okay, dia berbentuk ombak yang ke bawah ni.
Okay, inilah epidermolysis. Okay. So, macam mana tadi saya cakap germinativum ni dia berfungsi untuk melekatkan epidermis dengan dermis. Okay. Macam mana sebenarnya germinativum ni mempunyai bond yang kuat dengan dermis tu? Macam mana? Ia adalah melalui struktur epidermolysis ni. Okay. Kalau you bayangkan dia rata je, dia tak ada rombak macam ni, dia still melekat tapi dia tak melekat dengan kuat berbanding kalau dia berbentuk ridges. Okay. Dia akan bond lagi kuat. Okay. And together with the help of dermis, dermis membentuk dermal papillae. Okay. Dermal papillae saya boleh tunjuk sini, gambar dia pun macam ombak ni. Okay, dia melengkung ke dalam. Epidermolysis yang melengkung ke luar. Okay, gambar ni tak jelas, gambar ni jelas sikit. Okay, saya boleh tunjuk epidermolysis dia melengkung ke arah dermis. Okay, epidermolysis melengkung ke arah dermis. Dermal papillae pula dia pun melengkung juga tapi dia melengkung ke arah epidermis. Okay, nampak tak dia macam puzzle kat sini? Okay, pembentukan ni epidermolysis dan dermal papillae ni yang menyebabkan pelekatan kuat antara epidermis dan dermis. Okay. So, sebab itulah daripada epidermolysis dan dermal papillae ni, okay, pembentukan ombak tadi tu, dia akan membentuk fingerprints. Sebab itulah ada, kita nampak semua manusia kalau you all tengok jari you all ada fingerprints. Apa bahasa Melayunya? Apa fingerprint bahasa Melayu? Cap jari. Cap jari. Ya, cap jari. Ya, sebab tu kita nampak ada cap jari kan. Sebab daripada mana puncanya tu? Epidermolysis dan dermal papillae ni. Yang berbentuk ombak ni. Okay. Okay, ni gambar di bawah mikroskop fingerprint tu. Alright. So you all dah mengenali apa tadi fungsi germinativum. So saya nak memperkenalkan apakah sel-sel yang khusus berada di dalam lapisan germinativum ni. Okay. Lapisan germinativum tadi kita tahu lapisan yang paling bawah sekali. Okay. Dan kita nampak sendiri dia ada banyak sel kat situ. Okay. Apakah sel-sel yang special yang berada di dalam lapisan ni? Okay. Ada dua saya dah merahkan kat sini, namanya penting ni. Pertama nama sel tu Merkel cells. Okay. Merkel cells. Okay. Kalau tengok label kat sini yang merah-merah ni Merkel cells. Okay. Apa fungsi Merkel cell ni? Kenapa dia duduk di germinativum? Kenapa dia tak duduk dekat lapisan lain? Okay. Sebab Merkel cell ni dia berfungsi untuk bertindak balas terhadap sensory sentuhan. Dia bertindak balas terhadap nervous system, respon kepada sentuhan. Okay? Sebab tu kalau kita sentuh apa barang, kita dapat rasa kan licin ke, kasar ke, sebab daripada Merkel cell ni. Okay? Dia ada sambungkan dengan nervous system dengan sel di germinativum ini, nama dia Merkel cell. Sebab tu tangan kita dapat respon kepada sentuhan. Okay. Kedua, sel yang khusus di stratum germinativum, okay, the name is melanocyte. Okay. Melanocyte single, melanocytes plural. Okay. So here is the single image of melanocyte. Okay, one melanocyte. Okay. Okay, melanocyte ni apa sebenarnya? I'm sure you know. I'm sure kalau I sebut melanocyte mungkin tak ramai tahu, tapi kalau I sebut melanoma mesti tahu kan, penyakit kanser kulit, betul tak? Okey. Penyakit kanser kulit ni adalah berasal daripada melanocyte lah. Melanocyte ni adalah sel, okey tadi kan saya sebut apa-apa CYTE ni, CYTE sel, CYTES cells, okey plural. Okey. So apa-apa you nampak site selepas ni you tahu dah. Site tu maksudnya sel. So kalau kita terjemahkan ni sel melano lah, sel melanin. Okey. Okey. Sel melanin ni atau melanocyte ni dia adalah sel yang penting sebab dia ada banyak melanin. Dia yang menghasilkan melanin pigment yang memberikan warna kepada kulit. Okey.
sel melanocyte ni lah memberi warna. Okay. So lagi banyak melanin pigment, lagi gelaplah kulit seseorang tu. Okay. Berbanding orang yang kulit cerah, maksudnya dia kurang menghasilkan melanin pigment, melanocyte dia sikit. Okay. So dua sel ni, ingat ya, dua sel ni penting berada kedudukan dia di stratum germinativum. Okay. Okay, semua faham lapisan stratum germinativum. After this, second bottom after stratum germinativum, atas sikit dari dia adalah stratum spinosum. Okay. Ataupun nickname dia spiny layer. Okay. So, stratum spinosum atau spiny layer ni, okay, dia terhasil daripada pembahagian daripada sel-sel di stratum germinativum. Okay, pembahagian keratinosit yang berada di germinativum. Okay, macam ni dia germinativum. Okay, sel-sel lain ni keratinosit. Keratinosit tu membahagi, okay, menjadi sel spinosum. Okay, okay, spinosum dia lagi tebal sikit dari germinativum. Okay, dia mengandungi lebih kurang 8 hingga 10 lapisan. Okay, kalau kita tengok gambar yang ini tadi, okay, germinativum ni macam sikit je satu lapisan macam ni. Tapi spinosum ni kita tengok dia macam tebal sikit. Okay, berbanding germinativum. Okay. Alright. So tadi you all dah tahu apa sel-sel yang sel-sel special yang berada di germinativum. Okay, di spinosum pun ada sel yang special. Okay, nama dia dendritic, or in some books they put it as Langerhans cell. Okay, so if I ask you the question, okay, what is the cell, specialized cells in spinosum? Okay, if you write dendritic, correct. If you write Langerhans also, correct. Okay, so apa fungsi dendritic atau Langerhans cell ni? Okay, ia berperanan untuk immune response. Okay. Sel-sel ni lah kalau you ada luka ke apa, Langerhans cell ni berperanan, okay, untuk respon kepada imun tu. Alright. Okay, atas sikit dari spinosum adalah granulosum. Okay, ataupun nickname dia orang panggil grainy layer. Okay, kenapa nama dia grainy layer? Sebab kalau kita tengok gambar tadi, okay, granulosum ni kalau you all tengok gambar dia, nampak tak, dia macam ada granules dalam dia. Kan dia macam ada biji-biji sikit, grainy. Sebab tu nama dia pun, nama dia the grainy layer orang panggil. Sebab dia macam ada granules. Okay. Banding yang lain kan macam clear, yang ni dia macam ada bintik-bintik. Bintik-bintik hitam tu. Okay. The grainy layer, okay, granules, ada granules. Alright, so in stratum granulosum, dia dah stop dividing, okay? Dia dah tak membahagi dah keratinocytes, tapi keratinocyte di granulosum ni dia menghasilkan dua jenis komponen, iaitu keratin dan keratohyalin. Okay. Keratin ni adalah protein fibers yang keras. Sebab tu lapisan yang, tapi dia tak adalah keras sangat berbanding dekat kuku. Okay. Kalau you all nak tahu, kuku you all tu pun berasal daripada komponen keratin ni. Okay, tapi keratin yang di kuku tu dia dipadatkan, sebab tu dia jadi keras. Sebab tu kuku you all keras berbanding lapisan kulit granulosum sampai ke atas semua tu keratin tapi dia tak keras. Okay? Sebab dia tak dipadatkan. Okay, berbanding keratin yang berada di kuku, dia dipadatkan, sebab tu dia jadi keras. Okay? So, as I said, keratin ni dia pun membentuk rambut dan kuku. Okay. Okay, komponen yang seterusnya yang dihasilkan di granulosum adalah keratohyalin. Okay, keratohyalin ni yang memberikan bentuk granules tadi yang kita nampak biji-biji tu. Okay, yang kita nampak dari gambar tadi, yang dia ada biji-biji hitam tu, datangnya dari keratohyalin. Okay.
atas sikit daripada spinosum, granulosum adalah lucidum. Okay. Lucidum ni hanya ada pada thick skin. Okay. Kalau kita tengok lucidum ni nama dia pun the clear layer. Okay. So dia yang buat lapisan yang cerah ni. Dia hanya satu je. Okay. Tak ada banyak-banyak macam granulosum dan spinosum tadi. Okay. And it covers stratum granulosum. Okay. Dia duduk di atas granulosum. Okay. Before stratum corneum. And the top one or the top layers is stratum corneum. Okay. This semua ni dari atas ni sampai sini corneum. Okay. Atau nickname dia horn layer. Okay. So this is the layer that expose the surface of the skin. Okay, so kalau you nampak kulit you all ni kat atas tu, itulah stratum corneum. Kalau you all garuk-garuk kan, perasan tak? Lapisan kulit tu akan tanggal kan? Itulah keratinnya. Yang tanggal tu daripada stratum corneum tu. Okay. Dia macam shading kan, skin shading tu. Itu adalah lapisan daripada stratum corneum. Okay. So di corneum ni dia tebal sebab dia yang paling banyak. Okay. Dia ada 15 hingga 30 lapisan keratinized cells. Okay. Sebab tu dia sangat tebal. Okay. Dan lapisan corneum ni water resistant. Okay. Macam saya cakap tadi, dia boleh shade and replace 2 to 4 weeks. Okay, dia ambil masa. Sebab tu kalau you all pergi farmasi ataupun you pergi mana-mana kedai kecantikan, kalau you all nak beli scrub kan, orang kat kedai tu dia akan cakap kan, nak pakai scrub ni tak boleh pakai hari-hari. Okay, pakai seminggu sekali atau seminggu 2 kali je. Sebab apa? Sebab you tak nak scrub yang you pakai tu dia akan induce shading. Okay, nanti kulit you akan jadi nipis. Sebab dia ambil masa 2 hingga 4 minggu untuk ganti lapisan kulit ni. So, kalau you guna hari-hari, kulit you akan tipis lah kan, nanti terdedah. Okay. Alright. So setakat ni you all faham mengenai epidermis. Kita dah habis dah komponen epidermis. Now we move on to the dermis. Okay. The dermis, the second layer after the epidermis. Okay. It is located between epidermis and subcutaneous layer. Okay. Macam gambar tadi, ni lapisan pertama, purple ni epidermis, yang kuning ni adipose tissue, lapisan lemak ni hypodermis atau subcutaneous. Tengah-tengah pink ni adalah dermis. Okay. So dalam dermis ni ada beberapa accessory structures. Macam saya sebut tadi, ada rambut, ada gland, ada kelenjar, okay, ada sweat gland, ada sebaceous gland. Okay. But in the dermis, okay, ni saya buat merah ni penting ada 2 lagi komponen. Okay, 2 komponen penting yang membentuk dermis ni. Iaitu macam tadi di epidermis you tahu 5 lapisan, tapi di dermis hanya ada 2 je, iaitu papillary dan reticular layer. Okay, tapi you all kena ingat lapisan tu, lapisan dermis yang atas nama dia papillary, lapisan dermis yang dalam deep iaitu nama dia reticular. Okey, jangan tertukar. Jangan tertukar reticular atas, papillary bawah. Okey, mesti start dengan papillary atas, bawah reticular. Okey. You ingat papillary, why papillary atas? Papillary tadi yang ni nak bentuk yang ombak ni tadi, ingat tak? Papillodermal papilla. Okey. Nama dia datang dari situ. Okey. So, lapisan yang terakhir adalah hypodermis atau in some textbooks they put the name as subcutaneous layer. Okay. So the hypodermis or subcutaneous layer, it lies below the dermis. Okay, here. Okay, yang kuning-kuning ni. Okay. So in this layer, it is made of adipose tissue. Okay, adipose tissue ni maksudnya tisu lemak. Okay, ada kawasan tisu lemak. Okay, so subcutaneous or hypodermis ni juga adalah kawasan untuk subcutaneous injection. Okay,
Kalau sebab injection ni, kalau you all faham, ada macam-macam jenis nama injection ada intraperitoneal, ada intramuscular, ada subcutaneous, intraperitoneal, intravenous kan. So nama tu menandakan lokasi injection tu. Okey. Salah satunya nama injection tu adalah subcutaneous. Maksudnya di sini injection tu, jarum tu dia akan inject sampai ke kawasan subcutaneous tu. Jarum dia cocok sampai kawasan subcutaneous. Okay. Alright. Apa kepentingan hypodermis ni? Kenapa Allah jadikan hypodermis ni ada subcutaneous layer ni? Okay. Dia kan ada tisu lemak di situ kan? Okay, sebab tu kawasan ni penting untuk conserve the body's heat, store nutrients also. Sebab dekat hypodermis ni ada juga salur darah. Okay. Dan dia pun memberikan tenaga, okay, dan memberikan fungsi sebagai physical protection. Okay. Like a cushion lah. Cushion to your body. Okay. Alright. So now we finish with all the skin layers. Okay, epidermis. And you tahu 5 komponen dalam epidermis. Dan dalam dermis ada 2 layer. Ingat tadi apa? And dalam hypodermis ada komponen apa? So you dah tahu. So now we move to the accessory structures. Okay. So what are the accessory structures? Okay, nama dia pun macam accessory kan. So contoh-contohnya rambut, okay, sebaceous gland, sweat gland dan kuku. Okay. So semua accessory ni dia berada lokasinya di dermis. Okay, di lapisan tengah tadi. Okay. Dan daripada dermis dia akan project through the skin surface. Okay, tengok kucing ni tengah tajamkan kuku dia. Alright. Okay, kita mulakan dengan rambut. Okay. Okay, the human body is covered with hair. Okay. Kecuali kawasan mana yang tak ada rambut, tapak tangan, tapak kaki dan mulut. Dan setengah kawasan di external genitalia. Okay, other than these areas, ada covered with hair. Alright. So kenapa manusia ni dijadikan dengan adanya rambut? Okay. Okay, fungsi-fungsinya adalah pertama to protect and insulate. Okay. Rambut ni bukan saja nak protect kita punya kulit, okay, tapi dia pun sebagai insulate, penebat, okay. Maintain temperature lah macam tadi tu. Okay. Sebab tu kalau you all perasan, ni saya cakap kalau orang yang tak ada rambut, contoh orang yang botak boleh tanya dia sendiri, kalau waktu musim sejuk, dia berbanding orang yang ada rambut dengan orang yang tak ada rambut, dia akan rasa lagi sejuk. Sebab dia tak ada protection, dia tak ada insulation tadi, tak ada benda yang cover lah dekat dia punya kulit tu, berbanding orang yang ada rambut. Okay, sebab tu kita kalau tengok contoh haiwan yang berada di kutub utara, saya bagi contoh macam polar bear tu kan, dia punya rambut tebal sebab dia nak protect dan insulate okay, daripada musim sejuk tu. Salah satulah fungsi rambut tu. Okay, selain daripada dia ada penebat haba macam di hypodermis saya cakap tadi, tapi salah satu fungsi rambut tu adalah nak protect and insulate. Okay, kedua, rambut ni juga berperanan untuk guts openings against particles and insects. Okay, contohnya rambut yang berada di dalam lubang hidung. Okay, kenapa lubang hidung ada rambut? Sebab dia nak mengawal daripada debu-debu yang besar daripada masuk ke paru-paru dan juga menghalang serangga-serangga kecil daripada lalu. Sebab tu Allah jadikan manusia ni ada rambut walaupun di dalam lubang hidung. Okay. Dan ketiga adalah function of hair is sensitive to very light touch. Okay. Okay. Rambut ni adalah sebagai fungsi dia sebagai sensori juga. Sebab tu kalau you all perasan, contohlah kalau you all tengah tengok TV, you all tak perasan orang kat sebelah, tapi kalau dia pegang rambut you saja, you terus dah rasa. Okay, sebab dekat rambut ada sensory light touch ni.
Okey. Okey, selain daripada rambut, aksesori structures yang ada di kulit juga adalah dua kelenjar, nama dia sebaceous dan sweat glands. Okey, apa beza sebaceous and sweat gland ni? Okey, kita tahu sweat gland ni adalah kelenjar peluh. Okey, sebaceous pula kelenjar minyak. So beza. So bezanya adalah apa bahan yang dihasilkan dari kelenjar ni. Okey, so untuk sebaceous gland, okay, nama dia pun kelenjar minyak. Okey. So the gland secrete sebum. Okay, sebum or oil. But for sweat gland, kelenjar peluh, dia menghasilkan watery secretion. Okay, peluh yang berair lah, bukan berminyak. So itulah beza antara sebaceous and sweat gland. Okay, aksesori yang seterusnya adalah nails kuku. Okay. So nails protect fingers and toes. Okay, sebab tu kita ada kuku di jari dan di jari tangan, di jari kaki. Okay. Nak protect jari dan kaki kita. Alright. So as I mentioned earlier, kuku ni dia terbentuk asalnya daripada keratin. Okay. So nail production ni dia occurs in a deep epidermal fold near the bone called the nail root. Okay. So tak simplify, nail production ni dia berasal daripada nail root, akar kuku. Akar kuku tu ni gambar dia. Okay. So daripada akar kuku ni, keratin tu dia pack dengan padat, okay, membentuk kuku. Okay. Alright. Setakat ni so you all faham ke sebelum saya nak masuk dari segi patologi? Faham ke semua? Masih boleh follow. Okay. Alright. Saya cuba tone down yang seboleh mungkin. Okay. Alright. Ni saya nak tunjukkan ada banyak skin pathology. Ada banyak. Sebab tu nanti lepas ni saya akan bagi assignment. Yang ni saya bagi contoh. Apa contoh skin pathology lah. Condition yang boleh berlaku, skin pathology and condition yang boleh berlaku pada kulit. Okay, ni contoh pertama saya bagi kat sini, wound healing, wound, skin, wound in the skin. Okay, ataupun luka lah orang panggil. Okay, macam mana proses penyembuhan luka tu? Okay, saya nak tunjuk kat sini. Okay, tadi di awal lecture saya sebut, contoh you all potong bawang you all terhiris jari. Contoh ada situasi orang yang teriris tapi tak keluar darah. Okay, kenapa tak keluar darah? Mungkin dia potong tu kat kawasan epidermis je. Sebab epidermis tadi vaskular, tak ada salur darah. Tapi ada certain orang dia terpotong, terhiris sampai keluar darah. Okay, keluar darah maksudnya dia terhiris tu dia dah sampai dermis ataupun dah dalam lagi sampai mungkin boleh sampai lagi kat kawasan hypodermis. Dah sampai dalam tu namanya lagi dalam lah luka dia, lagi banyak darah lagi keluar. Okay. So pertama kalau kita tengok step kat sini macam mana proses penyembuhan luka tu berlaku setelah berlaku luka tadi terhiris, contohnya terhiris masa nak potong bawang. Okay, pertama berlaku pendarahan. Okay, berlaku pendarahan kat kawasan yang terluka tu lah. Okay, namanya luka tu dah sampai kawasan dermis atau hypodermis. Sebab dua kawasan ni yang ada salur darah. Okay. And the first thing is the inflammatory response. Okay. Contoh, salah satu contoh inflammatory cells adalah mast cell. Nama dia mast cell. Okay. Mast cell ni berperanan untuk merangsang respon tindak balas inflamasi. Okay, respon tindak balas inflamasi ni kalau dikawal dengan betul dia dapat menyembuhkan kulit tu. Tapi kalau respon inflamasi ni kadang berlaku dengan tidak terkawal, ia pun boleh menyebabkan penyakit yang tidak diingini. Okay, bukan saja dia boleh dapat luka dia tak sembuh, mungkin dia boleh dapat jangkitan kuman. Kalau inflamasi, respon dia berlaku dengan tidak terkawal. Okay. Alright, tapi dalam saya nak cerita ni yang dalam keadaan terkawal lah. Okay, apa berlaku step kedua? Okay, setelah beberapa jam, okay, a scab has formed. Okay, macam kita boleh nampak, orang kata macam darah beku lah, dah tutup kat kawasan luka tadi
ternganga, dia dah terluka tu, dia ternganga, keluar darah. Setelah berapa jam, kawasan yang terbuka tu dia akan tertutup dengan darah beku. Okey. Tapi dalam mata kasar kita nampak kawasan atas ni je kan, betul tak? Kulit kita nampak ada darah beku. Tapi kita tak tahu apa sebenarnya duduk di dalam darah beku tu. Okey, so ni lah gambar dia, apa yang ada di dalam ni. Okey. So kat sini sebenarnya kita kalau sebut sini phagocytic cells are removing debris and more of these cells are arriving via the enhanced circulation in the area. Okey, kat sini phagocytic cell ni contohnya macrophage. Okey, macrophage ni berperanan sebagai sel yang akan membuang debris, okey. Dia yang akan berperanan menyembuhkan luka, dan satu lagi adalah fibroblast. Fibroblast ni adalah sel yang berperanan menghasilkan kolagen. Okey. Sebab tu kawasan ni kalau you all tahu tadi kan dia dah lopong kan, dah rongak. So yang nak memenuhkan kawasan yang rongak ni adalah fibroblast. Okay, fibroblast akan hasilkan kolagen, tisu penghubung untuk penuhkan, untuk ganti kawasan yang dah rongak tadi. Kawasan yang luka tadi. Okay. Okay, tapi dalam masa yang sama, darah beku ni dah tutup lah. So proses ni berlaku di dalam kawasan tu. Okay, kita tak nampak. Okay. Alright. So step ketiga apa pula berlaku? Seminggu setelah berlakunya luka tu, okay, the scab has been undermined by epidermal cells migrating over the meshwork produced by fibroblast activity. Okay, maksudnya kat sini kita boleh nampak, kan tadi saya cakap epidermal cells ni ataupun kulit ni kan dia boleh regenerate. Okey, kulit ni dia boleh dia berperanan menghasilkan sel-sel kulit yang baru. Okey. So kat sini tadi pun dia dah rongak kan kawasan ni. Sel kulit ni sendiri dia menghasilkan sel-sel yang baru. Mana tadi? Menghasilkan sel-sel yang baru bercantum. Okey. So kawasan yang rongak tadi dia menghasilkan sel-sel yang baru, membentuk jambatan menghubung kawasan yang sebelah sana pula. Okay, dalam masa yang sama, fibroblast ni keep producing the collagen, okay, untuk memenuhkan kawasan yang dah terpotong tadi tu. Okay. Dan proses ni dia slow dia menolak darah beku ni. Okay. Dia dah memenuh ni, dia naik kan. Sel ni kan dia menaik daripada germinativum, dia nak naik corneum semua, dia menolak lah. Dia nak menolak scab ni. Alright. So after several weeks, the scab has been shed. Sebab tu kalau kita perasan, luka kalau orang kata jangan, luka tu kalau dia belum sembuh sepenuhnya, jangan gatal-gatal nak garuk lah, nak tanggalkan dia punya kopeng yang orang panggil kan. So nanti takut dia berdarah balik. Biar dia tanggal secara natural. Okay. Sebab memang dia akan natural sebab yang tadi saya sebut fibroblast hasilkan kolagen, epidermis ni membentuk jambatan. Dia yang akan menolak sendiri, dia akan pergi naik atas sendiri untuk menolak scab tu. Okay. Dan dalam masa yang ni epidermis tu dah complete. Maksudnya tadi daripada kawasan tu terputus, epidermis tu dah terputus jambatan dia membentuk jambatan baru menghubungkan epidermis yang terputus tadi. Okay. Dan dia bukan saja terbentuk jambatan, kawasan yang rongak tengah tadi tu, yang lopong tu pun dah dipenuhi dengan fibroblast yang hasilkan kolagen. Okay. Yang inilah kawasan dermis tadi. Okay. Alright. Okay, itu sahaja. Okay, saya nak beri tugasan. Tapi itulah you all ada berapa orang kan? Sebab saya mula tengok dalam tugasan ni, saya ingat ada 12 orang. Tapi sekarang you all ada 20 orang So nampaknya saya terpaksa tukarlah kat sini sekejap Saya nak tukar. Okay, saya share slide.
nampak ke slide? Nampak ke slide? Yes, boleh doktor. Okay. So this is your assignment, okay, for the integumentary system. Okay. I want you to do the poster of skin pathology. Okay. Means that skin pathology, skin disease or skin condition. I dah bagi tajuk-tajuk dia, nanti I akan terangkan. Okay. So for the instruction, okay. So this is not individual task. Okay. This is a group work. Okay. Each group is required to create an infographic poster based on the assigned topic. Okay. The assigned topic I will reveal later on. Okay. So what you should include in your poster? Okay. First, okay, the disease background, okay, and characteristic. Okay. You boleh masukkan statistik penyakit tu, okay, prevalence dia, okay, kat mana, kat lelaki banyak ke, kat perempuan banyak ke, kat orang Asia ke, tak kisah apa-apa you boleh masukkan background and characteristic. And then second, you must include the treatment and or prevention. Okay, is there a treatment for that disease? Or if there is no treatment, you can include what is the prevention step. Okay, but it will be good if you can include both lah. Kalau you dapat include dua-dua lagi bagus. Treatment dan prevention. Okay, so kita dapat tengok dalam infografik poster tu, okay, macam mana cara-cara nak merawat. Okay, macam mana cara-cara nak mencegah penyakit ni. So kita dapat tengok dua-dua bagus. Alright, so lagi bagus, ketiga point, you must include images. Okay, I don't want to see just words. Okay, point. I want to see images. Okay, so your poster nampak lagi menarik kalau ada gambar. Of course, you need to put references. Okay, kita takut isu plagiarism. So, apa-apa source yang you ambil, dari KKM ke, daripada textbooks ke, daripada website mana-mana jurnal, you letak reference. Okay. And the format size is A1. A1 poster size. Okay, you can Google A1 poster size ni berapa dia punya sentimeter or millimeter. Okay. So due date is 29 October. Okay ke? 29, I think about more than 2 weeks. Okay. So here are the topics. Okay, I know you ada 20 orang kan tadi. So mungkin sekejap kalau 27 apa orang So mungkin ada yang kumpulan ada 2 orang, ada kumpulan yang 3 orang. Okay ke you all? Ke you all nak bagi kumpulan sendiri ataupun you all nak saya bagikan kumpulan ke macam mana? Kalau boleh doktor bagi pun okey. Okay, ni topik-topiknya. Okay, saya boleh letak nama siap-siap lah. Okay, siapa nak buat psoriasis, saya boleh letak sekarang. Boleh cop kalau nak. Letak nama nickname lah. Siapa nak psoriasis? Anyone? I will go to your name. Okay, I nampak nama kat sini. Okay, Ashikin. Saya letak Ashikin. Aizat dan Baitil. Aizat dan Baitil. Okay ke? Okay, Ashikin, Aizat and Baitil, you are in one group. Okay. Okay ke? Ashikin, Aizat and Baitil, okay ke? Okay. Alright. Okay, eczema saya letak sebab you all tak nak volunteer, saya letak macam ni, okay kan? Okay, Faiz, Halim, Haziq. Okay ke?
Eczema, you all bertiga. Okay, doktor. Alright. Okay, melanoma, Taufik, Hong and Jovita. Okay. Jovita. Mak. Alright, okay ke? Taufik, Hong and Jovita, are you okay melanoma? Yes, Okay, okay. Taufik okay lah. Okay, tak apa, saya betulkan. Alright, and Shazwan, Azli and Nizam. Shazwan, Azli, Nizam. Okay. Okay ke Shazwan, Azli dan Nizam, you buat ward, skin ward. Okay. 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 Okay, skin cancer yang seterusnya. Yang tadi melanoma. Ni squamous cell carcinoma of the skin. Dan ni saya letak Hadi, Nabila dan Ayuni. Hadi, Nabila, Ayuni. Nabila dan Ayuni. Okay ke? Okay, Soal doktor. ketiga. Okay. Ni fair and square. Saya bagi secara random. Okay. KB saya letak Samiha and Amelia. Okay ke? Dua orang tak apa ke? Sebab list ni macam dah tak cukup. Okay. Okay. Alright. Syarul dan Taqwa. Okay, dua orang. Syarul dan Taqwa. Okay ke Syarul and Taqwa? Sebab saya baca baru ni. Ada baru COVID-19 skin rashes. So macam menarik. You all buat benda ni. Okay ke Syarul, Taqwa? InsyaAllah kami buat dengan penuh takwa. Okay. Tak apa, you all kalau Google mesti banyak jumpa menarik. So nanti Doktor. poster-poster dah siap ni, kita akan Doktor, ada share. seorang yang tak ada hari ni, Hazri. Siapa yang tak ada? Hazri. Sebab dia ada Hazri ke? Ya, betul. Okay, so dia nak masuk mana? Okay, siapa nak Hazri? Syarul atau Samiha? Duduk kat sini lah sebab ni COVID-19. Siapa namanya tadi Syarul? Hazri, Hazri. Okay. Okay ke you all ambil Hazri? Boleh ke you all menerima Hazri? Nizam. Boleh. Menerimalah seadanya. Okay. Ya. Alright. So kita ulang tayang balik. Okay, psoriasis, Syikin, Aizat, Baitil. Hakim belum lagi dapat. Siapa lagi tak dapat? Hakim. Saya tak nampak dalam list ni nama Hakim. Oh, saya tak tekan Simo. Okay, sekejap Oh, Hakim. Sorry, Hakim. Okay, Hakim boleh ke dengan Samiha? Ya, Hakim? Alright. Cukup dah semua tiga. Cantik. Okay ke Hakim? Ke siapa-siapa nak tukar boleh bagi tahu saya tukarkan. Okay. Kalau nak tukar saya bagi tukar sekarang sebelum kita berakhir dan tak boleh tukar dah lepas ni. Siapa nak tukar sama suka boleh. Okay, so psoriasis, Ashikin, Aizat, Baitil. Okay ke? You all bertiga? Okey, doktor. Okay, good. Eczema, Faiz, Halim, Haziq. Okay ke? Boleh, doktor. Ya, saya Alright. boleh, sure boleh. Okay, melanoma, Taufik, Hong and Jovita. Okay ke? Yes, Okay, okay, doktor. doktor. Alright. Okay, ward, Shazwan, Azli dan Nizam. Okay? Boleh, Okay, boleh lah. Okay. Squamous cell carcinoma of the skin, Hadi, Nabila dan Ayuni. Okay ke? Okay. Boleh. Alright. Scabies, Hakim, Samiha dan Emilia. Okay ke? Okay, doktor. Alright. COVID-19 skin rashes, Hazri, Syahrul dan Taqwa. Nanti Syahrul dan Taqwa bagi tahu ke Hazri ya. InsyaAllah. Okay. Itu saja.
Okay, nanti. Doktor, Ya? pasal assignment ni boleh tunjuk contoh tak? Kalau macam mana nak letak reference, mana nak letak, because it's in A1 kan? Oh, A1 dia poster. tak ada template tu, bebas. Siapa tadi? Bebas. Bebas. You ikut creativity you. You nak letak ke kiri ke kat bawah ke. Itulah namanya infographic poster. You bebas nak buat macam mana pun. Okay. Okay. Kalau saya dah strictkan, okay, you mesti letak intro tu kat atas, kat kiri, sudut kiri. Nanti tak, you dah kena kongkong. Ni kena you bebas nak buat macam mana pun. Asalkan you kena ada maklumat yang saya sebut ni lah. Maklumatnya kena ada ni lah. Kena ada disease background, karakteristik. Okay, maksudnya kat sini ni boleh cerita lah prevalence, statistik kan, boleh cerita. Treatment, prevention, masuk gambar, reference dan bersaiz A1. Okay ke? Right? Okay. Okay. Doktor, nak Syikin, dua-dua angkat tangan. sorry, doktor upload that slide, the assignment slide in the team Microsoft, sorry. UKM Folio. Yeah, Okay, nanti saya upload di UKM Folio. Okay? sure, thank you. Ataupun saya upload di chat di Microsoft Teams Okay, lah nanti. Okay. Boleh. Okay. Doktor nak tanya, infografik tulis dalam bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Suka hati. You all boleh nak. You all nak suka tulis bahasa Melayu. Boleh nak bahasa Inggeris pun boleh. Depends. Okay. I'm sure you all ada kat sini yang kerja dengan KKM memang buat infografik poster kan. Mesti expert. Betul tak? So bolehlah dapat idea kan. Ada sikit dari KKM punya infografik poster tu. You boleh tengok. Kalau you all tak tahu macam mana tu infografik poster. You tak payah susah-susah. You pergi website sekarang infografik poster COVID banyak kan. Boleh tengok macam mana contoh diorang buat. Boleh create sendiri. Okay. Doktor nak tanya. Ya, Haziq. Saya Faizi nak Haziq tanya. ke Faiz? Okay, Faiz. Faizi. Okay, Faiz. Markah berapa doktor? Yang ni tak silap saya 10%. 10 atau 15. Nanti saya check balik 10%. Alright. Thank you. Okay. So maksudnya kalau lecture yang dah ada tugasan tu, kuliah-kuliah yang ada tugasan, maksudnya dia dah tak perlu nak masuk dalam exam sangat. Dia dah berat ke tugasan. Okay. So you all buatlah tugasan ni betul-betul. Okay. Supaya dia dapat cover markah final dia. Ni nak memudahkan you all lah ni. Okay. Ya, siapa lagi? Banyaknya. Samihah ke Ayuni? Ayuni. Okay, Ayuni. So yang infografik ni after kita dah siap just submit ke atau kena buat presentation juga? Tak payah nak present. Hantar je. Senang kan? Okay. Nanti nak hantar saya akan buka link di UKM Folio. Kan tadi ada 3 nama kan? So tak payah ada 3-3 hantar. You all appoint siapa ketua. Ketua tu yang tukang hantar. Okay? Doktor nak bertanya, slides yang hari ni doktor akan upload juga ke termasuk yang slide untuk assignment ni? Ya, dua-dua saya akan upload. Okay? Terima kasih doktor. Alright. Dengan recording ni pun juga. Okay. Doktor, Ya. Doktor boleh bertanya?